Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar atau kama qala Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, kita panjatkan syukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan keizinannya kita dapat bersama lagi pada pagi ini untuk kita menyambung bacaan kita kepada kitab hadis Riyadhus Shalihin dalam bab harapan. Pada hari ini kita akan menyambung bacaan kita pada minggu yang lalu, di mana pada minggu yang lalu kita telah membaca ayat-ayat Al-Quran yang dibawakan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah dalam bab ini. Yang mana seperti kita sudah sebutkan bahawa Al-Imam An-Nawawi merupakan kebiasaan beliau akan memulakan sesuatu bab dengan ayat-ayat Al-Quran yang berkaitan. Kita telah membincangkan beberapa ayat yang berkaitan dengan bab yang memberikan harapan kepada manusia, yang membuatkan manusia untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan akan memahami bahawa betapa rahmat Allah Subhanahu wa taala sangatlah luas. Jadi insya-Allah pada pagi ini kita akan masuk kepada hadis-hadis yang berkaitan. Dan tajuk yang saya berikan bab harapan, berita gembira kepada orang-orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Kerana apa? Kerana topik yang kita bincangkan pada pagi ini, hadis-hadis yang kita bincangkan pada pagi ini, semuanya menunjukkan berita gembira untuk orang-orang yang tidak mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ia adalah satu khabar khas, bukan berita gembira untuk semua orang, tetapi hanya untuk orang yang mentauhidkan Allah dan tidak mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu pun. Jadi kita lihat hadis yang pertama yang dibawakan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah dalam kitab Riyadhus Shalihin. Hadis yang pertama, wa an Ubadah bin As-Samit radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Daripada Ubadah bin As-Samit radhiyallahu anhu, dia kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man syahida alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kata Nabi SAW, sesiapa yang bersaksi bahawa tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah Subhanahu wa taala dan Nabi Muhammad SAW adalah hamba-Nya dan rasulnya. Wa anna Isa abdullahi wa rasuluh, dan Nabi Isa alaihissalam adalah hamba Allah Subhanahu wa taala dan utusannya. Wa kalimatuhu alqaha ila Maryam, dan ia adalah kalimah yang dicampakkan, diberikan kepada Maryam. Nanti kita akan lihat apa maksud kalimah yang diberikan, perkataan kalimah yang dimaksudkan kepada Nabi Isa alaihissalam. Wa ruhum minhu, dan ia adalah roh daripadanya. Apa lagi maksud roh? Wa annal jannata haqqun, bahawa syurga adalah benar. Wa annan nara haqqun, dan neraka itu benar. Adkhalahullahu jannah, maka Allah Subhanahu wa taala akan memasukkannya ke dalam syurga ala ma kana minal amal. Allah akan masukkan dia ke dalam syurga tak kira atas apa amal yang dia lakukan. Muttafaqun alaih, hadis sahih riwayat Imam Al-Bukhari dan Muslim. Wa fi riwayatin li Muslim, dalam riwayat Imam Muslim pula, man syahida an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, sesiapa yang bersaksi tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah, harramallahu alaihin nar, Allah Subhanahu wa taala mengharamkan ke atasnya api neraka. Jadi kita nak lihat hadis yang pertama ni. Hadis yang pertama menyatakan bahawa sesiapa yang bersaksi bahawa tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah, dia bersaksi bahawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hamba Allah dan pesuruh Allah, dan dia bersaksi bahawa Nabi Isa alaihissalam adalah hamba Allah dan utusan Allah, pesuruh Allah, dan dia adalah kalimah
yang diberikan kepada Maryam, dan dia adalah roh daripadanya. Kemudian dia beriman dengan kewujudan neraka, dia beriman dengan kewujudan syurga, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan masukkan dia ke dalam syurga, tak kira apa pun amalan yang dia buat di dunia ini. Okey. Jadi apakah yang dimaksudkan dengan hadis ini? Pertama, kata Al-Imam An-Nawawi dalam Syarah Sahih Muslim. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah seorang ulama hadis, seorang ulama fiqh. Dia mengarang banyak kitab dalam kitab fiqh mazhab Asy-Syafi'i, ada sangat banyak kitab beliau. Dan dalam bidang hadis juga beliau ada syarah kepada Sahih Muslim. Jadi kita lihat apa huraian beliau kepada Sahih Muslim dalam hadis ini. Kata beliau, ini merupakan hadis yang sangat agung, yang merangkumi isu-isu akidah. Nabi SAW, kata Imam Nawawi, telah merangkumkan di dalam hadis ini perkara-perkara yang mengeluarkan daripada kekufuran. Sebab ini apa yang disebutkan oleh Nabi SAW ni, sesiapa yang tak buat dalam hadis ni, maka dia kafir. Dan kalau kita lihat sesiapa yang nak masuk Islam, dia kena syahadah la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Kalau kita lihat dalam hadis ni disebutkan, sesiapa yang bersaksi bahawa Allah itu esa dan tidak ada sekutu baginya. Sesiapa yang bersaksi bahawa tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah, wahdahu la syarikalah, tidak ada sekutu baginya, dan Muhammad itu adalah hambanya dan rasulnya. Di sini para ulama menjelaskan bagaimana Nabi SAW nak menerangkan kepada kita pertama tentang konsep tauhid. Konsep tauhid yang ada dalam kalimah syahadah kita, yang mana kita masuk ke dalam Islam dengan mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan maksud mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala bukan semata-mata kita menyembah Allah. Bukan semata-mata kita sembah Allah. Sebaliknya, kita menyembah Allah dan menafikan peribadatan kita kepada makhluk-makhluk yang lain. Sebab apa? Boleh jadi ada orang dia solat. Dia solat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia baca Al-Quran, dia berpuasa, dia beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tetapi dalam masa yang sama pada sudut lain dia juga beribadah kepada makhluk-makhluk yang lain. Misalnya, apabila dia ditimpa kesusahan, dia berdoa kepada pokok, dia minta tolong dekat pokok. Apabila dia dalam kesusahan, dia minta tolong dekat makhluk-makhluk yang gaib. Apabila dia dalam kesusahan, dia buat benda-benda syirik. Jadi, maksud tauhid bukan sekadar kita sembah Allah, bahkan kita sembah Allah sahaja. Kita sembah Allah sahaja. Tak boleh hari ni dia sembah Allah, lepas tu dia buat benda syirik. Itu bukan tauhid. Itu bukan mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu disebutkan di sini, sesiapa yang bersaksi bahawa tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah Subhanahu Wa Taala, wahdahu la syarikalah, Tuhan yang esa, yang tidak ada sekutu baginya. Sebab itu saya namakan hari ini, topik kita hari inilah bab harapan, lebih khusus lagi berita gembira kepada orang-orang yang bertauhid. Sebab berita gembira yang kita akan baca pada hari ini hanya untuk orang yang mentauhidkan Allah. Orang yang mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Taala. Orang yang pergi jumpa bomoh. Orang yang pakai tangkal. Orang yang bila dalam kesusahan, dia pergi minta kat pokok. Yang masuk hutan pergi minta izin tok nenek. Semua tu tak termasuk dalam khabar gembira yang kita nak baca pada pagi ini. Orang yang bila dalam kesusahan dia sebut, ya Tarim wa ahlaha. Wahai penduduk Tarim, wahai bumi Tarim, wahai bumi Tarim dan penduduknya, yang diajar oleh sebahagian ajaran sesat. Yang kata kalau nak anak kita pandai, anak ada hajat tertentu, bacalah lepas maghrib 7 kali, ya Tarim wa ahlaha, ya Tarim wa ahlaha, ya Tarim wa ahlaha. Benda tu, itu bukan zikir. Maksud dia, wahai bumi Tarim dan penduduknya. Apa dia? Bila kita ada hajat, ada masalah, perlukan sesuatu, kita pergi ulang nama tempat dan penduduk aja. Siapa yang ajar? Itu bukan tauhid, itu syirik.
Saya kena tegaskan perkara ni. Sebab diajar di kalangan umat Islam, merepek-repek. Kita diajar bila kita dalam kesusahan, kita ada hajat, mintalah dekat Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi SAW dalam banyak situasi, tak pernah pun Nabi SAW sebut apa? Misalnya seru nama Nabi Ibrahim. Lepas tu seru pula penduduk Mekah. Dalam doa je bila ada hajat, tak pernah Nabi SAW buat macam tu. Jadi kita kata khabar gembira yang kita baca hari ni adalah untuk orang yang mentauhidkan Allah. Bukan orang yang terpengaruh dengan ajaran-ajaran syirik. Jadi kita minta sahabat-sahabat semua, kita doakan agar kita semua diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk istiqamah atas jalan tauhid dan menjauhkan daripada jalan-jalan kesyirikan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tak kira datang dari mana jalan tersebut. Wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Dan orang itu bersaksi bahawa Muhammad itu hambanya dan rasulnya. Dalam hadis ni ada dua sifat Nabi Muhammad SAW yang disebutkan. Hambanya dan rasulnya. Maka para ulama menyebutkan, kenapa tak cukup disebutkan wa anna Muhammadan rasuluhu, bahawa Nabi Muhammad SAW itu adalah utusan Allah Subhanahu Wa Taala dalam penyaksian tersebut. Kenapa disebutkan Muhammad itu hambanya dan rasulnya? Adalah antara hikmahnya adalah untuk menutup pintu-pintu sikap melampau dalam memuliakan Nabi Muhammad SAW. Menutup pintu-pintu kesyirikan. Jadi bila dikatakan Muhammad adalah hambanya, maka kita tahu bahawa Nabi Muhammad SAW adalah hamba kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia adalah ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Baginda SAW adalah makhluk Allah. Ia hamba. Sebab itu dalam cerita khabar tentang berlakunya peristiwa Isra Mi'raj, Subhanallazi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Maha suci Tuhan yang menggerakkan hambanya. Sebab itu para ulama tafsir, para ulama nyatakan gelaran yang paling mulia untuk Nabi SAW ialah hambanya. Itulah gelaran yang diberikan kepada Nabi SAW dalam Al-Quran ketika cerita tentang Isra' dan Mi'raj. Jadi Nabi SAW adalah hamba Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi jangan sesekali kita letakkan sifat-sifat ketuhanan kepada Nabi SAW. Saya nak ingatkan sebab kita sekarang berada di bulan Rabiul Awal, kita berada di 2 Rabiul Awal, dan menjadi kebiasaan kita dalam bulan Rabiul Awal ini kita memperingati Nabi SAW. Baguslah, tak ada masalah perkara tu. Dan saya pun tidaklah ada bermasalah dengan sambutan Maulid Rasul yang dilakukan atas tujuan untuk ingatkan manusia tentang Nabi SAW. Dan saya pun tidak ada masalah dengan qasidah-qasidah yang memuji-muji Nabi SAW. Tak ada masalah. Syair-syair yang puji Nabi SAW, tak ada masalah. Cuma yang perlu jaga-jaga ialah jangan melampaui batas, iaitu jangan meletakkan sifat-sifat ketuhanan kepada Nabi SAW. Itu yang tak boleh. Jangan letak sifat yang sepatutnya hanya diberikan kepada Allah Subhanahu Wa Taala lalu kita berikan kepada Nabi Muhammad SAW. Tak boleh. Sebab Muhammad abduhu. Nabi Muhammad SAW adalah hamba Allah Subhanahu Wa Taala. Wa rasuluh, dan utusannya. Jadi pertama tadi disebutkan hambanya, maka untuk menafikan orang-orang yang melampau dalam memuliakan Nabi SAW sampai meletakkan sifat-sifat ketuhanan pada Nabi SAW. Yang kedua, untuk menolak golongan-golongan yang menolak kerasulan Nabi SAW. Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahimahullah dalam Al-Qaulul Mufid, syarah kepada kitab Tauhid, dia sebutkan tentang hadis ni. Dia kata manusia ni dalam berinteraksi dengan Nabi Muhammad SAW ada 2 golongan yang melampau. Pertama yang kita dah sebutkan tadi, yang dia tolak, yang dia angkat Nabi SAW sampai ke tahap ketuhanan. Yang kedua, yang menganggap Nabi SAW macam kita semua. Memang Nabi SAW manusia macam kita, tapi dia bukan manusia yang sama macam kita. Baginda SAW adalah insan yang Allah dah pilih untuk menyampaikan wahyu kepada manusia.
untuk mengajar manusia jalan yang benar nak pergi ke syurga dan apakah jalan yang salah yang akan membawa ke neraka. Nabi SAW adalah insan pilihan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ada sebagian manusia kata sunnah Nabi ni biasalah. Ada orang dia tak tolak hadis, tapi dia kata okey, hadis ni sahih, tapi dia bukan apa-apa pun. Dia just cerita tentang Nabi SAW. Ya, memang ada sebahagian hadis Nabi SAW dia sekadar cerita, tapi banyak hadis yang berkaitan syariat yang perlu kita diikuti, dan banyak ayat Al-Quran yang menceritakan tentang kewajipan kita mentaati Rasulullah SAW. Jadi manusia yang kedua dia melampau, dia kata, yalah Muhammad, tapi Muhammad manusia. Tak semestinya kita kena ikut baginda SAW. Jadi itu melampau. Itu melampau. Kita jangan mempertuhankan Nabi SAW, dan kita jangan menganggap Nabi SAW macam manusia biasa macam kita yang kita boleh tolak sesuka hati. Nabi SAW dipilih oleh Allah untuk bawa syariat kepada manusia, mengajar syariat kepada manusia. Maka kita kena berpegang dengan dua sifat ini yang ada pada Nabi SAW. Dia hamba dan dia adalah Rasul. Dia adalah hamba dan dia adalah Rasul. Kemudian disebutkan pula wa anna Isa abdullahi wa rasuluh, dan Nabi Isa itu adalah hamba Allah dan utusannya. Sekali lagi disebutkan Nabi Isa adalah utusan Allah, adalah hamba Allah dan utusannya. Maka kita tahu lagi, sekali lagi nak ditegaskan di sini, penolakan kepada golongan-golongan yang melampau. Ada orang dia mempertuhankan Nabi Isa AS sebagaimana golongan Nasara. Dan ada orang yang reject Nabi Isa secara total, macam orang-orang Yahudi. Kita orang Islam, kita terima Nabi Isa AS sebagaimana kita menerima Nabi Muhammad SAW. Sebab tu ada kawan-kawan kita yang terlibat dengan dakwah kepada sahabat-sahabat kita yang bukan Muslim. Disebut we love Jesus. Mungkin orang kata apa Jesus? Sebab mesej nak sampaikan kepada orang bukan Islam, jadi digunakanlah perkataan yang difahami oleh bukan Muslim tersebut. Kalau kata kami cinta Nabi Isa, mungkin orang-orang Nasara tak faham, orang-orang Kristian tak faham. Dia sebut we love Jesus. Nak bagi tahu orang Kristian yang kita pun sayang kat Nabi Isa AS. Dalam Al-Quran ada kisah Maryam, ada surah Maryam, ada kisah Nabi Isa AS, ada kisah ibu kepada Nabi Isa AS. Umat Islam tak pernah benci Nabi Isa AS. Kita muliakan baginda, tetapi kita tolak sifat ketuhanan yang diberikan kepada baginda AS. Dan kita tolak juga orang-orang Yahudi yang menghina-hina Nabi Isa AS. Kita tolak manusia-manusia yang mentahmah Maryam, yang memberikan sifat-sifat keji kepada Maryam AS. Kita lihat apa yang disebutkan dalam syarah Sahih Muslim oleh Al-Imam An-Nawawi. Dalam hadis disebut wa kalimatuhu alqaha ila Maryam. Apa yang dimaksudkan dengan Nabi Isa ini adalah kalimah, perkataan yang dicampakkan, yang diberikan kepada Maryam. Maka kata Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, Nabi Isa alaihissalam dinamakan kalimah kerana penciptaan baginda adalah dengan perkataan kalimah kun. Yang surah Yasin, kun fayakun tu kan, bila Allah sebut kun maka jadilah fayakun. Kun fayakun, Allah sebut jadi, jadilah. Sebab apa? Nabi Isa alaihissalam dilahirkan bukan melalui proses yang sama dengan manusia-manusia yang lain. Sebab apa? Nabi Isa alaihissalam tidak ada ayah. Tidak ada ayah. Jadi itu antara pendapat ulama tentang perkataan yang dikatakan kenapa Nabi Isa dinamakan kalimah, kerana dia memang semua makhluk diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi Adam, semua kita pun. Tapi istimewa Nabi Isa, dia tidak ada bapa, dia ada ibu. Ada Maryam alaihissalam. Okey. Kemudian apa yang dimaksudkan Nabi Isa ini adalah roh daripadanya. Jadi antara penafsiran yang dibawakan oleh para ulama, kita hanya bawakan sebahagian lah, kita tak nak detail sangat kepada bahagian ini.
ia merujuk kepada roh yang ditiupkan ke dalam rahim Maryam. Jadi mungkin ada orang kata, dia kata, betul lah, Nabi Isa ni sifat Tuhan sebab dia roh daripada Allah. Dia roh Allah. Tak betul. Bila dikatakan Nabi Isa AS adalah roh daripada Allah Subhanahu Wa Taala, bukan merujuk kepada roh Allah. Ia merujuk kepada roh yang diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Roh yang diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ditiupkan roh ke dalam rahim Maryam pada ibunya. Dan roh itu adalah makhluk Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kenapa disebutkan ruhum minhu? Roh daripadanya, roh daripada Allah Subhanahu Wa Taala, itu merupakan satu bentuk pemuliaan kepada Nabi Isa alaihissalam. Sebagaimana kita sebut Baitullah, rumah Allah. Kaabah, rumah Allah. Masjid, rumah Allah. Adakah menyatakan masjid itu sebahagian daripada Allah? Tak. Masjid itu makhluk Allah. Tapi kenapa kita muliakan dia? Jadi begitu juga apabila disebutkan Nabi Isa AS roh daripada Allah Subhanahu Wa Taala, menunjukkan kemuliaan kepada baginda, keistimewaan baginda. Kata Al-Imam Ibn Hajar Asqalani rahimahullah dalam Fathul Bari, jadi hadis ni menunjukkan tentang Nabi Isa alaihissalam, penolakan kepada orang Yahudi yang mengingkari risalah yang dibawa oleh Nabi Isa alaihissalam, dan melemparkan tuduhan kepada Nabi Isa alaihissalam, melemparkan tuduhan kepada ibu Nabi Isa alaihissalam dengan tuduhan-tuduhan yang tidak benar. Okey. Kita lihat lagi apakah pengajaran yang dapat kita ambil daripada hadis ini. Kemudian wa annal jannata haqqun, dan orang itu dia percaya bahawa syurga itu benar, neraka itu benar. Adkhalahullahu jannah ala ma kana minal amal, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan masukkan dia ke dalam syurga. Ala ma kana minal amal. Ala ma kana minal amal. Kata Al-Imam Ibn Hajar Asqalani, ala ma kana minal amal ay min salahin aw fasadin, lakinna ahli tauhid la budda lahum min duhulil jannah. Ala ma kana minal amal tu maksudnya tak kira lah apa pun amal dia buat. Maksudnya dia buat amal baik ke, dia buat amal jahat ke, akan tapi selagi mana dia adalah ahli tauhid, orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala, pasti la budda lahum min duhulil jannah, pasti mereka akan masuk ke dalam syurga. Kata Ibnu Hajar lagi, penafsiran yang kedua, wa yuhtamal ayyakuna ma'na qawlihi ala ma kana minal amal. Tadi yang pertama, penafsiran pada perkataan makana minal amal tu menunjukkan bahawa semua orang yang tauhid Allah akan masuk syurga, tak kira amal baik atau buruk yang mereka lakukan. Penafsiran kedua kepada perkataan ala makana minal amal, kata Ibnu Hajar, wa yuhtamal ayyakuna ma'na qawlihi ala makana minal amal ay yadkhulu ahlul jannah al jannata ala hasabi a'mali kullin minhum fid darajat. Ahli syurga akan masuk ke dalam syurga bergantung kepada amal yang mereka lakukan dalam darjat. Kat syurga kan ada tingkatan-tingkatan darjat kan. Maksudnya penafsiran kedua mengatakan orang yang bertauhid akan masuk syurga mengikut amal mereka. Ahli tauhid yang melakukan dosa, yang kurang amal ketaatan, dia akan dapat syurga yang rendah lah. Tapi siapa yang lebih tinggi sebab syurga itu bertingkat-tingkat. Ala kulli hal, kedua-dua penafsiran ini akan menunjukkan bahawa orang-orang yang mentauhidkan Allah, yang tidak mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Taala, akan masuk ke dalam syurga. Jadi akan timbul persoalan, insya-Allah jangan risau, kita akan baca beberapa hadis untuk menghilangkan kemusykilan yang ada pada diri kita dalam bab ini. Kita lihat pula apa kata Al-Imam Ibn Rajab Al-Hambali rahimahullah dalam Jami' Al-Ulum wal Hikam. Hadis-hadis sebegini dan hadis-hadis yang kita akan baca lepas ni, dia menunjukkan ada sebagian ulama menyatakan hadis-hadis macam ni telah mansukh. Dia kata bahawa hadis-hadis ni datang pada awal-awal Islam, sebelum difardukan banyak kefarduan, kewajipan. Tetapi ramai ulama tak bersetuju sebab sebahagian hadis-hadis tu kelihatan dia datang
dah hujung-hujung, maksudnya dah difardukan kewajipan-kewajipan yang lain. Sebab ulama-ulama ni takkanlah dapat masuk syurga dalam keadaan tak beramal. Jadi dinukilkan di dalam Jami' al-Ulum wal Hikam banyak perkataan para ulama salaf, antaranya dikatakan kepada Wahab bin Munabbih, bukankah alaisa la ilaha illallah miftahul jannah, bukankah kalimah la ilaha illallah tu syurga, apa tu kunci syurga? Dia kata bala, walakin ma min miftahin illa walahu asnan. Betul, kalimah la ilaha illallah tu adalah kunci syurga, tetapi tidak ada kunci melainkan padanya ada gigi-gigi kunci tu kan. Kan kat kunci tu ada yang macam gerigi-gerigi tu. Fa in ji'ta bi miftahin lahu asnan, kalau kau datang dengan membawa kunci yang mempunyai geriginya, kunci yang betul, futihalaka, maka akan dibukakan pintu syurga untuk kamu. Wa illa lam yuftahlak, jika kamu tak bawa kunci yang betul, kunci kamu tu lurus je, tak ada gerigi yang boleh membuka pintu, maka tak dibukakan syurga kepada kamu. Jadi dakwaan bahawa hadis ni menurut Ibn Rajab, hadis ni dikatakan pada awal-awal zaman Islam adalah tidak benar lah. Maka dia tetap relevan. Cuma cara kita faham hadis ni, kita lihat daripada Nuzhatul Muttaqin, Syarah Riyadhus Shalihin oleh Dr. Mustafa Bura, dia kata kat sini, dia terus, apakah faedah daripada hadis ini? Bahawa man mata alal iman, sesiapa yang mati dalam keadaan iman, la tukhrijuhul kabair an imanihi, maka dosa-dosa yang besar yang dilakukan tidak akan mengeluarkannya daripada keimanan. Jadi ini berbeza dengan sikap kelompok-kelompok yang melampau seperti Mu'tazilah, Khawarij, yang mana mereka mengeluarkan pelaku dosa besar daripada daerah keimanan. Kita Ahlus Sunnah wal Jamaah, kita bukan macam tu. Orang-orang yang beriman ni, sama ada mereka akan masuk ke dalam syurga, kata Dr. Mustafa Bura, ayyadhulal jannah ibtidaan, mereka akan masuk syurga awal lagi, atau au ba'da dukhulin nar, atau selepas masuk neraka. Jadi orang beriman ni terbagi dua, ada yang akan masuk pada dalam syurga terus, ada yang transit dulu kat neraka. Na'udzubillah min zalik, kita minta Allah lindungi kita daripada kita transit dalam neraka. Semua ni kata beliau, fadzalika mufawwidun ila masyiatillah. Semua ini diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, di bawah kehendak Allah, tahta masyiatillah. Jadi kedudukan orang beriman ni berada pada kehendak Allah Subhanahu wa taala. Dengan rahmatnya dia boleh je bebaskan sesiapa sahaja, dan dengan keadilannya dia akan hukum orang-orang yang timbangan kejahatan lebih berat daripada kebaikan. Tetapi yang pasti orang beriman pasti akan masuk syurga, cuma berbeza-beza keadaan dia. Dan kalau mereka transit ke dalam neraka, mereka hanya transit sementara, tetapi tidaklah selama-lamanya dalam neraka. Tapi bila dikatakan tidak selama-lamanya, jangan pula rasa tak apalah, yang penting kita tak syirikkan Allah, yang penting tauhid, buat maksiat banyak-banyak, buat dosa besar banyak-banyak, tak lakukan kewajipan. Kita jangan ingat api neraka tu macam api lighter. Ambil api lighter tu bakar tangan kita pun dah rasa sakit yang teramat sangat. Lagi macam mana nak masuk ke dalam api neraka walaupun sebentar, yang mana tempoh seharinya lebih lama daripada tempoh sehari di dunia. Nauzubillah min zalik. Kita masuk hadis yang kedua. Wa an Abi Dzar radhiyallahu anhu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaqulullah, Nabi SAW berkata, Allah berkata, hadis qudsi, man jaa bil hasanati falahu asyru amsalha au azid, sesiapa yang melakukan kebaikan, satu kebaikan, maka baginya 10 kali ganda atau lebih, atau aku tambahkan lagi. Wa man jaa bis sayyi'ah, sesiapa pula yang buat kejahatan, kata Allah, fajaza'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha au aufir, maka balasan untuk satu dosa yang dia lakukan ialah satu dosa yang semisalnya, ataupun aku akan ampuni. Tengok, Allah kata siapa yang buat satu kebaikan, bagi dia 10 kali ganda kebaikan, atau aku tambah lagi. Sebab tu Dr. Mustafa Al-Bura dalam hadis ni disebut,
gandaan balasan kepada kebaikan yang manusia buat yang paling kurang adalah 10 kali ganda. Paling kurang kita akan dapat 10 kali ganda daripada kebaikan yang kita buat. Sampailah kepada gandaan yang sangat banyak. Sampai pada 700 kali ganda. Jadi kita buat satu kebaikan, Allah kata aku akan bagi 10 kali ganda paling kurang, atau au azid, atau aku tambah lagi. Masya Allah, besar rahmat Allah. Fajaza'u sayyi'atin sayyi'atun misluha au aghfir. Tapi balasan untuk dosa yang orang lakukan, yang kita lakukan, Allah kata Allah akan bagi satu dosa lah. Atau au aghfir, atau aku ampunkan. Ya Allah, Masya Allah. Wa man taqarraba minni shibran, sesiapa yang mendekatkan diri kepadaku satu jengkal. Taqarrabtu minhu zira'an, aku akan mendekatkan diri kepadanya satu hasta. Wa man taqarraba minni zira'an, siapa yang mendekatkan kepada diriku satu hasta, taqarrabtu minhu ba'a, aku akan mendekatkan diri kepadanya dengan sedepa. Masya-Allah. Wa man atani yamshi, siapa yang datang kepadaku dengan berjalan, ataituhu harwalatan, aku akan datang kepadanya dengan lebih cepat lagi. Harwalah ni maksud jalan cepat tu. Wa man laqiyani bi qurabil ardi khati'atan, sesiapa yang datang bertemu denganku dengan bi qurabil ardi khati'atan, dengan dosa yang seluas bumi, memenuhi bumi. La yushriku bi syai'a, tetapi dia tidak mensyirikkan aku dengan sesuatu pun. Laqituhu bimisliha maghfiratan, aku akan bertemu dengannya dengan keampunan semisalnya juga. Masya Allah, Allah kata di hujung hadis ni, hadis qudsi ni, sesiapa yang datang jumpa aku dengan dosa yang memenuhi bumi yang sangat banyak, tapi dia tak pernah syirikkan aku, maka aku akan jumpa dengan dia dengan keampunan yang semisalnya juga. Masya Allah. Jadi kita lihat penjelasan Imam Nawawi kepada hadis ni. Maknalah hadis, man taqarraba ilayya bi ta'ati, maksudnya sesiapa yang mendekatkan dirinya kepadaku, maksudnya mendekatkan dirinya kepada Allah dengan mentaati Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Allah, taqarrabtu, aku akan mendekatkan diri kepadanya dengan ilaihi birahmati, kata Imam An-Nawawi, Allah akan mendekatkan dirinya kepada manusia yang mentaati Allah dengan rahmatnya. Wa in zada zidtu, jika manusia itu semakin dekat pada Allah, makin dekatlah Allah datang pada dia. Fa in atani bi yamshi, kalau seseorang tu datang kepada Allah dengan berjalan, maksudnya wa asra'a fi taati, dia bersegera melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, ataituhu harwalatan, Allah kata aku akan datang lebih cepat kepada dia. Maksudnya sababtu alaihi rahmah, aku akan turunkan kepadanya, timpakan kepadanya rahmat, wa sabaqtuhu biha, dan rahmatku mendahuluinya. Itu yang kata dia datang berjalan, aku datang lagi cepat, jalan lagi cepat. Bukan maksud Allah berjalan. Walam uhwijuhu ilal masyi kathir, ilal masyil kathir fil wusuli ilal maqsud, sampai dia laki tadi, orang yang melakukan ibadah tadi, dia tak perlu nak jalan banyak sangat untuk mencapai apa yang dia nak. Maksudnya dia nak dapat rahmat yang banyak daripada Allah SWT. Dia buat sikit je, dia dapat rahmat yang banyak. Allah akan bagi yang lebih banyak daripada apa yang kita lakukan. Itulah sifat rahmat Allah SWT yang sangat luas. Jadi Allah ni bukan ada sikap adil je, Allah ada sikap rahmat. Tapi rahmat dia untuk siapa? Rahmat yang khusus macam ni untuk siapa? Untuk orang yang tauhidkan Allah SWT. Dan yang penghujung itulah yang paling penting sekali. Siapa yang datang bawa dosa tapi dia tak pernah syirikkan Allah, dia minum arak, dia buat dosa-dosa yang lain sangat banyak, tapi Allah kata Allah akan datang kepada dia dengan keampunan yang sangat banyak juga. Tapi ada syarat, dia tidak mensyirikkan Allah. Kalau kita syirikkan Allah, tak dapat benda-benda ni. Dosa syirik hanya boleh diampuni dengan taubat. Kita dah baca pada sesi yang lalu, innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuni dosa orang yang mensyirikkannya dan mengampuni dosa-dosa yang lain. Maksudnya orang yang buat dosa lain walaupun dia tak taubat, ada kebarangkalian dia diampuni dosa tersebut.
bergantung pada rahmat Allah, bergantung pada kehendak Allah. Tapi untuk orang yang dosa syirik, Allah tak akan ampunkan dosa syirik tersebut kecuali dengan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita baca hadis yang terakhir. Wa an Jabir radhiyallahu anhu jaa'a Arabiyyun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Daripada Jabir dia kata seorang Arab Badui datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqal ya Rasulullah. Arab Badui itu tanya, wahai Rasulullah, mal mujibatan, apakah dua perkara yang wajib berlaku? Apakah dua perkara yang pasti akan berlaku? Faqal, lalu Nabi SAW berkata, man mata la yushriku billahi syai'a dakhalal jannah. Sesiapa yang mati dalam keadaan dia tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu pun, dia akan masuk ke dalam syurga. Wa man mata yushriku bihi syai'a dakhalan nar. Dan sesiapa yang mati dalam keadaan dia menyekutukan Allah dengan sesuatu pun, dia akan masuk ke dalam neraka. Rawahu Muslim. Apa maksud al-mujibatan? Al-mujibatan ni maksud perkara yang pasti berlaku. Sifat al-khaslah allati tujibul jannah wal khuslah allati tujibun nar. Apa perkara yang menyebabkan manusia akan masuk syurga, apa perkara yang menyebabkan manusia masuk neraka. Yang pasti orang ahlu tauhid akan masuk syurga dan ahlu syirik akan masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Jadi kata Dr. Mustafa Al-Bugha, telah ijma' para ulama, sepakat para ulama bahawa ahli maksiat daripada orang-orang yang mentauhidkan Allah tidak akan kekal di dalam neraka selagi mana dia mati dalam keadaan iman. Adapun orang-orang kafir, orang-orang yang mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala, maka mereka akan kekal di dalam neraka selama-lamanya. Na'udzubillah min zalik. Jadi insya-Allah pada minggu hadapan kita akan masuk hadis yang keempat dalam bab raja, bab harapan ini berkaitan hadis Muaz. Dia naik di belakang, dia bonceng unta Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi sampai di sini sahaja perkongsian kita pada pagi ini, semoga bermanfaat. Jadi pesanan saya untuk sesi ini, kita jagalah diri kita daripada amal-amal yang mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Amalan-amalan yang direka-reka manusia, selawat-selawat, qasidah-qasidah yang direka oleh manusia, perlu diperhatikan lafaz-lafaznya. Jangan sampai ada padanya lafaz-lafaz yang mempertuhankan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kadang-kadang kita cinta pada Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai kita abaikan mesej utama Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Islam ni agama yang terbina dengan perasaan cinta, takut dan harap. Jangan kita cinta kepada Nabi SAW tanpa ada rasa takut kepada azab Allah. Itu yang berlaku. Ada sebagian orang dia kata, yang penting dia cinta Nabi, dia buat apa pun, dia ucap sesuka hati untuk puji Nabi SAW. Baguslah cinta Nabi. Dia ucap sampai meletakkan Nabi SAW pada kedudukan yang melebihi hadnya, mempertuhankan Nabi SAW. Sebab apa? Dia tak ada rasa takut pada azab Allah. Jadi kita, umat Islam, kita kena ada ni, rasa cinta, rasa takut dan rasa harap. Semoga Allah Subhanahu wa taala kekalkan kita istiqamah di atas jalan tauhid dan berikan hidayah kepada sahabat-sahabat kita dan kita sendiri untuk menjauhi amalan-amalan syirik. Dan kepada sahabat-sahabat di luar sana, khususnya mereka yang masih beramal dengan amalan-amalan yang penuh dengan syubhat, yang terpengaruh dengan aliran-aliran yang ajar bila dalam kesusahan mintalah pada makhluk-makhluk gaib. Apa tu hari tu yang diajar tu, yang daripada Kedah tu ajar, Bulian bin Mulkan, tak ingat saya nama tu. Lepas tu yang baru-baru ni pula, kalau ada hajat pergi seru, wahai bumi Tarim dan penduduknya. Saya seru pada sahabat-sahabat semua, tinggalkan amalan tersebut. Sesungguhnya pendakwah-pendakwah yang mengajar amalan-amalan ini adalah pendakwah-pendakwah yang mengajak kita ke neraka Allah Subhanahu wa taala. Jauhi mereka, dan kepada pendakwah-pendakwah begini, tolong berhenti daripada sebarkan ajaran-ajaran sebegini. Ia tidak membawa manusia ke syurga. Ia hanya mendekatkan manusia ke neraka Allah Subhanahu wa taala. Moga Allah beri hidayah kepada saya, sahabat-sahabat semua dan semua orang. Sebab pintu taubat daripada Allah terbuka luas kepada sesiapa yang mahu bertaubat kepadanya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.